صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الحمد لله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا المصطفى محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. Okay, baik. Jadi insyaAllah kita sambung dah tadabbur kita hari ni. Hari terakhir lah sebelum daripada kita masuk bulan Ramadan. Esok puasa tak? Kalau mesti esok puasa start puasa. Mudah-mudahan apa dia ni Ramadan kita pada tahun ini kita dapat azam baru, tanda azam baru nak jadikan Ramadan yang terbaik lah. Dan moga-moga kita sampai kepada malam Lailatul Qadr. Ya. Jadi hari ni kita akan bincang lah tadabbur tengok sikit cerita yang mana antara banyak-banyak cerita yang Allah sebut dalam Quran ni, antara cerita yang menarik untuk kita tadabbur, untuk kita perhatinya, kisah bagaimana Sayyidatina Maryam, Maryam ibnu Imran dan juga anak dia Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Jadi apa dia ni, Maryam ni adalah satu-satunya wanita, satu-satunya orang tino Allah sebut nama dia dalam Quran. Dan jadi Allah sebut dalam Quran, bila mana Allah sebut nama dalam Quran, maka itu adalah satu tanda bahawa nama tersebut adalah nama yang besar. Baik dari sudut hamba dia yang soleh, ataupun hamba dia yang fujar, ataupun yang lawan Nabi, lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Dah misalnya Firaun, Qarun, Haman, apa dia ni, siapa dia lagi? Isteri Nabi Nuh, isteri Nabi Lut dan sebagainya. Jadi Allah sebut cerita berkenaan dengan mereka itu yang Allah jadikan sebagai pengajaran lah untuk kita ambil, untuk kita tilik, supaya boleh turut hak mana hak molek dan kena jauh hak mana hak tak molek dah. Jadi kisah Maryam ni dalam surah Maryam lah disebut secara detailnya dari surah Maryam, dan juga dari surah Ali Imran pun banyak juga disebut. Jadi kita tak nak baca belaka. Cuma kita nak ambil beberapa ayat untuk kita istifadah, untuk kita tadabbur, ambil manfaat dah. Jadi surah Maryam ni antara surah yang juga diturunkan di Mekah. Yang diturunkan di Mekah. Yang mana antara ciri-ciri surah-surah Makkiyah ni, antaranya dia diturunkan sebelum daripada hijrah. Ala al-qawli as-sah lah, di atas pendapat yang sahih, yang paling terpilih, diturunkan sebelum daripada hijrah, sama ada di Mekah ataupun luar daripada Mekah. Dan antara ciri-cirinya lagi, biasanya disebut ya ayyuhan nas, ataupun ayat-ayat dia ni ayat-ayat pendek, ayat cerita berkenaan dengan akidah, hari kiamat, dan juga ayat-ayat cerita berkenaan dengan nabi-nabi dulu. Bagaimana nabi-nabi dulu, cerita kisah nabi-nabi dulu dengan kaum dia ni, kebanyakannya disebut dalam surah Makkiyah lah. Dan termasuklah juga surah Maryam. Surah Maryam juga surah Makkiyah. Jadi dalam surah Maryam ini
disebut banyak kisah cerita-cerita Nabi. Cuma hak paling detailnya, hak paling banyaknya dia sebut berkenaan dengan kisah Nabi Zakaria dan anak dia Nabi Yahya. Kisah juga antara kisah yang ajaib. Yang mana cerita Nabi Zakaria ni dia lebih kurang sama dengan cerita Nabi Ibrahim. Tak? Nabi Ibrahim dengan bini dia Siti Sarah tu. Kan? Yang mana Nabi Zakaria ni tak boleh anak. Tak boleh anak. Bila mana tak boleh anak, dia minta lah kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya dikurniakan pewaris. Rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Janganlah mu tinggalkan aku ni, ataupun janganlah mu jadikan aku ni duduk seorang. Tak, mana tak ada pewaris. Minta supaya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan anak. Maka dikurniakanlah anak dia Nabi Yahya alaihi wassalatu wassalam dalam keadaan anak dia ni ataupun dalam keadaan bini dia dah. Dalam keadaan bini dia ni tua dah. Dah tua. Apa dia ni mandu, tak boleh beranak dah. Jadi itu antara kelebihan ataupun benda yang apa kita sebut kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala lah. Kisah-kisah ajaib. Dan juga kisah ajaib lagi yang kita nak fokus pada hari ini, kisah bagaimana Maryam dan juga anak dia Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Baik. Jadi kita tahu bahawa Maryam ini adalah seorang wanita, seorang perempuan yang solehah, yang sangat solehah, yang mana hidup dia ni dia nak abdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia duduk jauh daripada orang uzlah. Tinggal kaum keluarga dia, duduk beruzlah di satu tempat, di satu mihrab untuk dia bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita tahu bahawa Maryam ni adalah seorang budak ketika kecilnya dijaga oleh Nabi Zakaria, mendapat asuhan daripada Nabi Zakaria sendiri. Dan banyaklah kisah-kisah yang menarik ataupun kisah-kisah kita kata luar daripada pemikiran kita. Benda-benda hak khariqun lil adah, benda hak menyalahi adat. Antaranya dia duduk dalam satu tempat untuk bermunajat dan Allah Subhanahu Wa Taala hak bagi makanan. Ketika mana orang nak atas makanan dia tu, Nabi Zakaria nak pergi jumpa dia, tengok ada dah makanan dah duduk di tempat Maryam tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan apa yang dia kehendaki. Dah. Kemudian selepas tu direkahkan cerita bagaimana bila mana dalam keadaan dia duduk beruzlah itu, marilah malaikat Jibril. Marilah malaikat Jibril berupa seorang laki-laki, berupa seorang manusia, bagi tahu bahawa Maryam ni akan beranak ataupun akan mengandung. Maka terkejutlah, tak? Kejut dia ni, moga dia ni tidak menikah, tidak pernah disentuh oleh lelaki, tidak pernah berzina. Bagaimana aku ni tidak pernah disentuh oleh lelaki, mana-mana lelaki, tapi bagaimana boleh beranak? Jadi ya, itulah kita kata urusan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah urusan Tuhan kami yang nak jadikan kamu ni mengandung. Maka mengandunglah bila mana ditiup ke ruh, wa nafakhtu fihi min ruhina, mengandung tak? Ditiupkan ruh ke dalam badan Siti Maryam ni, maka mengandunglah. Maka di saat dia mengandung, dia pun bawa lah diri dia ni duduk jauh daripada orang. Duduk jauh daripada orang kerana takut malu lah. Kerana takut malu, kerana takut orang kata. Macam kita lah ni. Bila mana mengandung luar nikah, malu. Perut kau besar, tuan tak menikah lagi. Jadi malulah. Orang kata begitu begini. Maka Siti Maryam pun lari. Duduk jauh daripada orang. Dan kemudian sehinggalah saat-saat dia nak melahirkan Nabi Isa alaihi salatu wassalam, dia rasa sakit nak beranak tak. Maka antara ayat disebut sini, bermula ayat 22 lah kita baca dah. Allah sebut fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya. Dia pun bawa diri dia, fahamalathu fantabadat bihi makanan qasiyya, pergi tempat yang jauh. Kemudian selepas daripada rasa sakit, fa'aja'aha al-makhadu ila jiz'in nakhlah. Fa'aja'aha al-makhadu. Jadi
dalam ayat dalam ayat ataupun dalam bahasa Arab ni, bila mana disebut fa'ajaa, biasa kita sebut ja dak, jaa dah, mari dah. Tapi bila mana orang Arab ni, bila mana dia nak sebut sesuatu perkara yang dia bukan mari seorang dah, idza hamalahu 'ala al-maji', bila mana dia bawa sesuatu, kedatangan dia tu ataupun dia pergi tu, dia datang dalam keadaan dia bawa sesuatu, maka dia akan guna dengan perkataan ajaa dah. Fa ajaaha, maka telah datang ataupun telah pergilah Sayyidina Siti Maryam ni dengan kandungan dia dalam keadaan al-makhadu, dalam keadaan sakit. Tak, sakit. Mana siapa ketika nak beranak dah lah. Dah. Siapa masa nak beranak. Jadi bila mana nak beranak tu, dia pun duduk menyandar ataupun duduk berehat. Okay, berehat maknanya duduk menyandar lah. Dah. Menyandar di sebatang pokok. Ila jiz'in nakhlah. Sebatang pokok tamak. Maka dia kata, qalat ya laitani mittu qabla hadha wa kuntu nasyan mansiya. Bila mana dia rasa sakit sangat nak beranak ni, maka sehingga dia berdoa, alangkah bagusnya, alangkah baiknya kalau aku ni mati sebelum ni lagi. Bila mati sebelum ni tak rasa sakit. Tak rasa sakit beranak. Lepas ni pula nak hadap orang ramai lagu mana, orang nak kata, orang pakat cemuh, orang pakat hina dah. Jadi maka dia mengeluh lah, kita kata mengeluh, alangkah baiknya kalau aku ni mati sebelum ni, taklah rasa azab, tidaklah rasa sakit dah dunia ni. Okay. Kemudian lepas daripada tu, bila mana dia rasa lepas daripada dia beranak, lepas daripada dia rasa sakit beranak tu, dan lepas daripada dia mengeluh, maka Allah sambung lagi, fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Maka tubik satu suara. Dah. Keluar satu suara. Fanadaha min tahtiha. Di sini ada qiraat, ada satu lagi qiraat baca fanadaha man tahtaha. Jadi lebih kurang lah. Kalau fanadaha min tahtiha sini, diseru ataupun keluar suara daripada bawah. Daripada bawah Siti Maryam. Jadi fa'il kepada nada tu dia tak sebut, mahzuf. Tak ada lah. Jadi tak tahu siapa. Sebab tu ulama berbeza pandang, dia tak tahu suara ni suara siapa. Tak. Kalau kita baca fanadaha min tahtiha, fanadaha man tahtaha, maka orang yang kecek tu adalah orang yang duduk bawah. Man tu, isim mausum man tu jadi fa'il kepada nada tadi. Tak. Kalau min tahtiha, suara tu mari daripada bawah. Kalau man tahtaha, suara tu adalah orang yang duduk bawah. Dia lebih kurang ya. Kedua-duanya tidak disebut siapa. Tidak disebut secara jelas siapa dia hak kecek tu. Maka setengah ulamanya kata hak kecek itu adalah Jibril. Tak, hak kecek itu adalah Jibril. Dia ayat lagu mana? Fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Jangan kamu bersedih. Alla tahzani, jangan sedih, jangan risau. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah jadikan kepada kamu ni tahtaki, bawah kamu ni sariya. Sariya. Apa ni kita fikir apa makna sariya? Cuma lain nak sebutnya ulama beza pandangnya pada siapa dia hak kecek. Ada kata Jibril, pandangan pertama kata Jibril. Dalam kitab tafsir Munir disebut Jibril. Dan bila mana kita tengok tafsir Syekh Amin Syanqiti, Adwaul Bayan, dia sebut antara orang yang kata Jibril ni ramai lah. Pendapat. Maknanya ulama hebat-hebat saja dah. Antaranya siapa dia? Hak kata Jibril Ibnu Abbas diri dah. Hak kata kecek tu Jibril Ibnu Abbas, Amru Ibnu Maimun, Ad-Dhahhak, Qatadah, Suddi, Sa'id Ibnu Jubair dalam satu riwayat. Dia kata Jibril. Dan pandangan selaginya kata hak kecek itu adalah Nabi Isa. Tak, lepas dia beranak tu, hak kecek kau mak dia sebut kepada mak dia jangan sedih, jangan kamu sedih, adalah anak dia sendiri itu, iaitu Nabi Isa. Dan pandangan ini disebut oleh
sahabat Nabi juga Ubay. Dah, Ubay bin Ka'ab, Mujahid, Hasan, Wahab ibnu Munabbih, Sa'id ibnu Jubair, dan satu riwayat dia yang satu lagi dah. Jadi bila mana begitu, tak dapat nak pastikan lah hak mana habis kuatnya. Cuma dalam kitab Adwaul Bayan ni disebut pandang yang terpilih di sisi dianya adalah hak kecek itu adalah Nabi Isa. Sebab apa? Sebab dua sebab. Sebab yang pertama, kerana hak dia ada cerita sini, kita panggil siyaqul kalam ataupun kaitan cerita hak dia ada sebut sini, hak paling dekat sekali adalah cerita berkaitan dengan Nabi Isa. Bagaimana dia bawa kandungnya dia, bagaimana Siti Maryam melahirkan anak dia tu. Jadi cerita tu cerita berkaitan dengan anak dia sendiri. Kalau cerita Jibril sebelum tu lagi. Dah awal lagi. Dia sebab yang pertama. Maknanya bila mana begitu dia akan kembali isim mausul tu man tu. Ada setengah riwayat, ada setengah kira kata hak man tu dia akan kembali kepada hak terdekat sekali. Maka bila mana kita kembali ke dhamir kepada hak paling dekat sekali, maka kena dengan Nabi Isa. Tu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, kerana dia kata tengok pada ayat lepas tu. Kan ayat lepas tu dia sebut ayat muka surat sebelah tu fa asyarat ilai. Fa asyarat ilai qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Bila mana kaum dia kata kan, ya ukhta Harun ma kana abuki mura'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Kaum dia hina dia. Maka lah sekali Siti Maryam pun tunjuk fa asyarat ilai. Tunjuk pada Nabi Isa lah. Jadi kalau kita fikir logik, bagaimana Siti Maryam boleh tunjuk pada Nabi Isa? Tak. Dalam keadaan budak tu, anak dia tu kecil, tak boleh kecek. Jadi antara dia kata inilah sebab ataupun inilah dalil yang menunjukkan bahawa Siti Maryam tahu dah. Siti Maryam tahu dah bahawa Nabi Isa ni boleh kecek. Jadi ni adalah qarinah ataupun sebab yang mengatakan bahawa hak kecek mula-mula tu adalah Nabi Isa. Jadi bila mana kaum dia hina dia, Siti Maryam tunjuk ya. Tunjuk pada Nabi Isa. Dak, wi isyarat supaya kecek dengan budak dalam dua ataupun dalam buaya ni. Budak kecil ni. Jadi menunjukkan bahawa Siti Maryam ni tahu dah bahawa Nabi Isa ni boleh kecek. Kecek bila kecek pada tadi lah. Dia sebut lagi fanadaha min tahtiha alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya. Dia sebut pada mak dia, jangan kamu ni sedih kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah jadikan di bawah kamu ni adanya sariyah. Apa makna sariyah? Sariyah ni pendapat hak kuat katanya an-nahrus saghir. Satu kita kata sungai kecil ataupun pari air lah. Tak pari air ni. Jadi pari air ni Allah Subhanahu Wa Taala buat ataupun jadikan dan dalil dia mana? Dalil dia Allah sebut fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah kamu daripada buah rutab tu, buah tamar tu, dan washrabi minumlah. Dah. Jadi nak minum mana? Sedangkan pada masa tu hak dia duduk tu tengah-tengah padang pasir. Jadi dalam tafsir dia kata yang dimaksudkan dengan sariyah itu adalah an-nahrus saghir. Tengok pada ayat lepas tu fakuli washrabi, makan dan minum. Dah, minumlah daripada sariyah tadi. Okey. Kemudian ayat selepas tu wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlati tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Lepas daripada wa huzzi ni apa? Ataf kepada surah tadilah. Alla tahzani qad ja'ala rabbuki tahtaki sariyya, kata jangan bersedih, dan kemudian sambung lagi surah tadi Nabi Isa sambung pula kata wa huzzi ilayki bi jid'in nakhlah tusaqit 'alayki rutaban janiyya. Ya. Menggoncanglah, dak kocok. Kocok batai tamar ni. Dak kocok batai pokok kurma ni. Dah. Jadi kalau kita fikir logik dak. Orang hok baru beranak ni dalam keadaan sakitnya, dalam keadaan letihnya, dalam keadaan tak ada ring, tak ada tenaga ni, bagaimana nak kocok pokok tamar hok
kita kata lebih kurang kok taman ni kak. Lebih kurang pokok nyo lah pak kita dah. Pokok nyo. Pokok nyo ni kuat. Tak tak sedok kocok kita orang jatuh kocok pun tak degih dah. Tak kocok. Apatah lagi orang tino, hak baru lepas beranak, hak sakit, hak tak ada ring, kocok. Memang tak gerak lah. Dah. Akan tetapi dalam ayat ni nak sebut bahawa itu adalah ikhtiar. Dah. Bagaimana Siti Maryam ikhtiar dan juga taat dengar kepada suara tu supaya kocok. Dari usaha dia ni kocok pokok tu. Hak nak luruh tak luruh tu hijau Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, tapi surah tersebut kata wahuzi ilaiki bijid'in nakhlah tusaqit alaiki rutaban janiyya. Akan turun ataupun akan jatuh. Bila mana mu kocok ni akan jatuh rutab. Rutab ni kita kata dia sejenis tamar juga. Kalau hak tamar tu hak masak sungguh lah. Tak hak masak sungguh hak boleh puasa biasa kita makan tu. Dia rutab ni sebelum jadi tamar. Sebelum jadi dia panggil rutab. Ya pokok-pokok taman ni mula-mula sekali dia warna hijau kalau tak silap warna hijau. Lepas tu dia bertukar kepada warna merah. Warna merah tu boleh makan dah. Rasa kelak-kelak manis tu. Kerah lagi. Kemudian barulah dia bertukar kepada selagi tak ingat. Dia sebelum jadi rutak tu rasa punya ada selagi dia tukar jadi warna hitam tapi dia keras sikit. Dia rasa supu wah sawa, wah ciku. Kemudian lepas tu lah baru tukar jadi rutak. Tu kalau tak silap lah. Cuma dia panggil apa rutak ni sebelum jadi tamar tu. Dia warna hitam hak kurma hak basah-basah lagi. Tak bukan hak kering sangat dak. Nah. Jadi pada masa tu antara kita kata ayat ni sebenarnya dia boleh memberi hujah kepada kaum Yahudi atau kaum Nasrani lah khususnya orang Kristian. Kaum Kristian kan dia sambut kelahiran Al-Masih. Dia pada setengahnya sambut 25 Disember kan. Dan ada setengah lagi sambut awal tahun. Awal bulan 1. Ortodok sambut awal tahun lah. Bulan 1 tu. Tak ingat berapa bulan. Jadi 25 hari bulan, mana bulan 12 bulan 1 ni mesti sejuk. Dah. Dan kita tahu bahawa pokok taman ni dia tak akan buah mesti sejuk. Dah. Pokok taman ni dia buah mesti panas. Apa kalau siapa hak biasa pergi negara-negara Arab, hak ngaji di Saudi, ngaji Mesir dah, biasa ngaji tanah Arab ni, dia tahu bahawa pokok taman ni dia buah mesti dia masuk ataupun dia buah mesti panas. Okay. Jadi bagaimana orang Kristian dia sambut kelahiran Al-Masih pada musim sejuk. Jadi tak kena lah. Tak kena selesa, tak kena dalil, tak kena dah. Baik. Jadi dalam ayat ni Allah Subhanahu Wa Taala guna dengan perkataan wahuzzi. Kocok, tak kocok. Dia dalam bahasa Arab dia ada selagi hak memberi makna kocok juga. Itu azza. Ta'uzzuhum azza. Dalam ayat lepas tu dah ngelah-ngelah tu dia sebut ta'uzzuhum azza. Goncang, makna goncang juga, makna kocok juga. Jadi dia ada beza antara huruf za tu, huzzi dah. Za tu supaya azza dah dan juga huzza ataupun huzzi. Cuma bezanya pada huruf ha dan huruf hamzah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala guna huruf hamzah dalam ayat Siti Maryam ni kerana huruf huruf ha kerana huruf ha ni sifat dia lebih lemah berbanding dengan huruf hamzah. Huruf hamzah adalah sifat hak kuat. Sifat hak syadid, sifat hak kuat. Adapun huruf hamzah sifat hak lemah. Sifat dhaif. Jadi ini termasuk dalam kalau kita ngaji kan ijaz sauti lah. Ijaz sauti. Bagaimana pemilihan perkataan ataupun pemilihan huruf tu kena molek masuk dengan makna. Huzi ataupun huzza kocok juga, cuma kocok dalam keadaan lemah. Kocok dalam keadaan lemah. Kalau ta'uzzuhum azza tu hak setan. Nak setan ke kocok kita dengan kena goncang kita dengan goncang yang hak kuat. Dan akan kita kata apa? Akan menyuruh kita, mengajak kita pada perkara hak jahat
dalam keadaan yang kuat. Dah. Jadi itu beza antara huzza dan juga apa dia tadi? Ta'uzzuhum azza. Ada ayat tu. Baik. Jadi dalam ayat ni kita sebut dah tadi bahawa hak kita perlu ambilnya ataupun hak kita kena turutnya bagaimana dalam keadaan Siti Maryam itu lemah tapi dia masih lagi ikhtiar. Ikhtiar dia nak nak ambil makanan itulah ataupun nak makan daripada buah rutab tu, buah tamar tu. Jadi itulah kita kata dalam hidup kita ni mula-mula sekali kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala dan kita tawakal. Dan di samping kita tawakal tu kena ada kita ikhtiar lah. Jadi sebab itulah ikhtiar ni dia tidak menafikan tawakal kita. Usaha ni dia tidak nafi tawakal dah. Usaha dan tawakal dia kena bergerak sekali lah, kena bergerak seiring, barulah kita kata kita ni akidah kita tu kemah sungguh jadi akidah ahli sunnah wal jamaah dah. Bukan qadariyah, bukan jabariyah. Kalau tawakal saja tak ada usaha, dia seolah-olah jadi macam puak-puak ni lah, qadariyah dah. Tawakal. Kalau usaha saja jadi puak-puak jabariyah. Tak kena ada dulu barulah kita jadi complete akidah kita ahli sunnah wal jamaah lah. Begitu. Baik. Jadi bila mana dia sebut tiga perkara ini, lepas ayat lepas tu Allah sebut fakuli washrabi wa qarri aina. Maka makanlah kamu. Dok suara tak disambung pada suara tadi sebut makanlah kamu dan minum. Dok washrabi minumlah dan wa qarri aina, tenangkanlah hati kamu. Dok tenangkanlah hati. Tenangkanlah hati. Bagus lagu mana nak tenangkan hati ni? Sebab pada masa tu Siti Maryam rasa sedih lah, rasa bimbang, rasa takut. Sebab bawa anak ni. Masa dia mengandung orang tak tahu. Sebab dia lari duduk jauh dari orang tak nampak. Jadi bila mengandung lepas daripada beranak ni, nak bawa anak jumpa orang ni malu. Lalu suara tadi kata waqarri aina, tenangkanlah hati kamu. Jadi ditenangkan hati dengan tiga perkara. Allah Subhanahu Wa Taala menenangkan hati Siti Maryam dengan tiga perkara tadi. Tiga perkara yang kita kata khawariqul adah, yang menyalahi adat kebiasaan. Iaitu yang pertama, dia beranak dan anak dia tu boleh kecek. Nabi Isa tu boleh kecek ketika mana kecil. Yang kedua, disebut juga dalam pandangan hak lain kata pokok-pokok tamar tadi, ada kata pokok tamar tadi dalam keadaan dia tu kering, tidak buah dah. Ataupun ada juga pandangan kata buah dah. Cumanya logik akal kita fikir orang kocok pokok tamar ni ring orang tin nak kocok memang tak akan lurus lah. Jadi itu juga adalah perkara yang khariqun lil adah, yang menyalahi adat dah. Yang pertama, anak dia kecek masa kecil. Yang kedua, dia boleh makan rutab tu ketika mana dia sakit. Dan yang ketiga, dia ni dibuat ataupun dijadikan sungai kecil dah. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya, dijadikan sungai kecil bawah di bawah kamu, lalu airnya di bawah kamu. Jadi tiga perkara inilah yang menenangkan hati Siti Maryam. Disebut di sini fawujudu hadhil khawariqi min tafjirin nahri wa imbatir rutabi wa kalamil maulud tatma'innu ilaihi nafsuha. Menenangkan hati dia, menenangkan diri dia. Wa tazulu biha anhar ar-ribah wa bidzalika yakunu qurrata 'ainin laha. Dah. Jadi tiga perkara tadi boleh menenangkan hati dia, yang mana memberi keyakinan kepada Siti Maryam untuk berdepan dengan kaum dia. Dia tahu bahawa Allah bersama dengan dia. Dengan terjadinya perkara-perkara hak pelik lah.
Maka itu kita kata menenangkan hati dia dan memberi keyakinan untuk dia pergi berhadapan dengan kaum dia. Baik. Sambung lagi ayat. فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا. Maka surah tu sebut pula kata, bila mana mung ni, bila mana kamu berjumpa dengan mana-mana manusia, faquli inni nazartu lirrahman, katalah kepada dia, sesungguhnya aku bernazar. Inni nazartu lirrahman, bernazar kepada Tuhanku, falan ukallimal yawma insiya, dan aku tidak akan bercakap pada hari ini dengan siapa-siapa pun. Tak, tidak akan bercakap dengan siapa-siapa pada hari ini. Jadi ulama bezalah. Beza pandangnya. Adakah dia bercakap tu falan ukallimal yawma insiya tu, adakah dia bercakap dengan mulut? Kalau bercakap dengan mulut, bagaimana dengan nazar dia? Sebab dia nazar tak sekecek. Tapi kalau dia kecek juga, seolah-olah dia membatalkan nazar dia. Dan ada juga pandangan di sana hak kata dia bercakap tu bukan dengan mulut, bukan dengan lisan, tapi memberi isyarat. Jadi hak ni perbahasan panjang lah. Kita tak sebut lah. Sebab panjang sangat. Berkenaan dengan bahabak kalam sebagainya. Adakah isyarat tu termasuk dalam kalam ke tak? Jadi itu perbahasan panjang yang tidak perlu kita sebut sini dah. Kita nak ambilnya tadabbur saja. Lepas tu fa'atat bihi qaumaha tahmiluh, dia pun pergi berjumpa dengan kaum dia. Kemudian qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya, mereka berkata, wahai Maryam, kan kamu ni telah datang dengan buat satu perkara hak kita kata fariya. Fariya ni benda hak kemungkaran, munkaran aziman, satu perkara mungkar yang besar. Maknanya kejutlah. Dia tahu bahawa Maryam ni tidak menikah lagi. Bagaimana mari bawa anak kecil. Jadi mereka pun tuduh ataupun cela kata Maryam ini berzina. Faria dengan mana berzina lah. Munkaran aziman, satu munkar yang besar. Ya ukhta Harun, ma kana abuki imra'a sawin wa ma kanat ummuki baghiya. Dalam keadaan dia kata, bagaimana boleh buat begini? Dalam keadaan mak dan juga ayah kamu ni orang hak mulia, orang hak jujur, orang hak soleh. Jadi kamu dia mula hina, mula tuduh dia lah. Barulah dia pun bagi isyarat, fa asyarat ilaih qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Suruh tanya ataupun suruh kecek dengan anak dia hak duduk dalam dalam ndu lah, kita kata tempat tidur dia tu. Kemudian tiba-tiba mukjizat sekali lagi berlaku. Cakaplah Nabi Isa, kisah masyhur. Qala inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyya. Maka Nabi Isa sebut, akulah hamba Allah. Atani alkitab, telah datang kepada aku akan kitab. Wa ja'alani nabiyya, dan Allah Subhanahu wa taala telah jadikan aku sebagai nabi. Dalam ayat ni dia guna dengan sirah madhi, fi'il madhi. Jadi fi'il madhi ini tidaklah memberi makna perkara yang telah terjadi. Tapi dia nak bagi maksudnya perkara ni memang sungguh-sungguh akan berlaku. Jadi banyaklah dalam antara uslub Quran ni dia guna dengan sirah madhi, tapi perkara tu tak berlaku lagi. Nak menunjukkan bahawa perkara tu memang betul-betul akan berlaku. Dah. Baik. Lepas daripada Nabi Isa kecek tu, dia kata aku ni adalah hamba Allah Subhanahu wa taala. Aku dilantik ataupun aku diberikan kitab dan aku dijadikan dilantik sebagai nabi. Waja'alni, disambung lagi, waja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga telah jadikan aku ni dalam keadaan berkat. Dalam keadaan berkat. Maknanya di sini Allah Subhanahu wa taala jadikan Nabi Isa itu dalam keadaan berkat, iaitu kathirul barakat, banyak berkat-berkat. Antaranya bagaimana kelebihan yang Allah bagi, boleh menyembuhkan orang sakit, boleh menghidupkan orang yang mati,
banyak lagi lah. Itu antara keberkatan-keberkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada Nabi Isa. Wa awsani bis salah waz zakah ma dumtu hayya. Ada Allah Subhanahu Wa Taala telah mewasiatkan kepada aku dengan solat. Nah, jadi di zaman Nabi Isa tu pensyariatan solat tu ada dah. Cuma cara tu Allah alam lah. Mungkin cara syariatnya berbeza, cumanya solat tu dah ada dah. Bahkan Nabi Ibrahim pun dah ada dah solat kan. Nabi Ibrahim doa, Rabbi ja'alni muqimas salah wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Nabi Ismail anak dia pun begitu juga. Ada je semaya kan. Apa dia ayat tu? Wadhkur fil kitab Ismail innahu kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salah. Nabi Ismail menyuruh pada kaum keluarga dia untuk solat juga. Jadi nabi-nabi sebelum ni dah ada dah. Dah ada dah solat, dan kita lebih-lebih lagi lah solat 5 waktu ni. Nabi Musa sendiri pun ada juga solat peristiwa Isra' Mi'raj semua kan. Jadi tu boleh tengok balik sejarah-sejarah lain. Dan sambung banyak panjang lagi lah. Wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran syaqiyya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala juga menjadikan aku ni berbuat baik kepada ibu aku, biwalidati. Disebut biwalidati, ibu aku dah. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan dia tidak menjadikan aku ni orang hak sombong, jabbaran. Syaqiyya, dan juga orang hak derhaka. Wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Dan salam ke atas aku, selamat ke atas aku, bermula daripada yauma wulidtu, bermula pada hari aku dilahirkan, wa yauma amut, dan sehinggalah hari aku dimatikan, wa yauma ub'atsu hayya, dan sehinggalah hari aku ni dibangkitkan pada hari akhirat. Dah. Semuanya dalam keadaan salam. Baik. Kemudian ayat lepas tu panjang lagi ni. Lah ayat terakhir lah kita baca. Zalika Isa bin Maryam qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Begitulah Isa bin Maryam, cerita ataupun hal keadaan Isa putera Maryam. Jadi banyaklah ayat Quran ni bila mana disebut Nabi Isa, maka Allah akan datangkan dengan disebut dengan Ibnu Maryam, anak kepada Maryam. Jadi nak sanggah lah Quran ni mari nak sanggah orang Nasrani bahawasanya dia kata Nabi Isa ni adalah anak Tuhan. Jadi banyak berlaku pengulangan dalam Quran. Allah sebut Nabi Isa ni bukan anak Tuhan, tapi dia adalah anak Maryam. Bukan anak Tuhan tapi adalah anak Maryam. Qaulal haqqi alladhi fihi yamtarun. Kata-kata yang benar. Qaulal haqq alladhi fihi yamtarun. Kata-kata yang benar. Alladhi fihi yamtarun. Kemudian maksud dia? Ya, nak tafsir. Surah Maryam. Keterangan yang tersebut ialah keterangan yang sebenar-benarnya. Qaulal haqq, keterangan kata-kata yang sebenar-benarnya. Alladhi fihi yamtarun, yang padanya mereka meragui dan mereka berselisih. Jadi orang-orang Yahudi ataupun puak-puak kaum dia berselisih. Ada kata anak Tuhan semua. Jadi benda tu dengar tak? Kamu tu ni dengar tak? Dengar. Dengar dah. Sebab dia tu mampu kerah tak kamera. Jadi itulah ngelah ni. Itu jelas lah.
itulah kita kata qaulal haqq alladhi fihi yamtarun. Kata-kata yang sebenar yang mereka perselisihkan padanya. Dah. Jadi panjang lagi ayat tu lepas tu memang kita tak baca lah. Cuma kita nak ambil sini lah sekali dah. Lah sekali. Bila mana kita baca kisah-kisah Nabi ni, kita ni orang tak reti. Kita kata bila mana kita baca tafsir, baca cerita ni, kita baca sekadar kita baca je lah. Tak baca sekadar kita baca. Dan kita tak reti nak istimbat. Apa dia kita nak ambil istifadah tu. Jadi dia perlu kepada kitab-kitab ulama lah untuk bantu. Jadi antara kitab hak kita boleh rujuk, hak kitab molek lah. Hak kita boleh rujuk berkenaan dengan cerita-cerita ni, itu kitab Al-Mustafad min Qasasil Quran. Al-Mustafad min Qasasil Quran. Syekh Abdul Karim Zaidan tulis. Faedah-faedah istifadah daripada cerita-cerita Quran. Dah, cerita Nabi-Nabi dulu ni kita tak reti nak ambil istifadah. Jadi perlu kepada ulama lah. Ulama waktu ubik istifadah. Jadi insya-Allah hamba baca lah sedikit istifadah boleh kita ambilnya. Dia sini dia ada lebih kurang dalam dia sebut banyak ni cuma kita pilih-pilih lah. Tak. Antaranya dia sebut antara istifadah cerita Nabi-Nabi Isa dan Maryam ni kita kena percaya dengan mukjizat Nabi-Nabi terdahulu. Dah. Jadi mukjizat Nabi-Nabi terdahulu ini biasanya dia sesuai dengan keadaan kaum pada masa tu. Kalau kita tengok Nabi Soleh, Nabi Soleh ni kaum dia bisa ke apa? Nabi Soleh ni kaum dia pada masa tu boleh ukir bukit tu jadi rumah. Wa tanhituna minal jibali buyuta. Ada ukir bukit jadi buyut, jadi rumah. Bisa lah. Banyak bulan ni mungkin boleh tengok di mana di Jordan lah hak suhu tu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan mukjizat kepada Nabi Soleh. Bukan setakat buat rumah. Bahkan keluar daripada bukit tu, keluar daripada batu tu, keluar utar. Tak, mana bisa lagi. Bisa lagi. Contoh lainnya Nabi Musa. Nabi Musa kaum dia suruh dengan sihir. Ahli sihir. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bagi mukjizat tukar dia tu. Tukar jadi ular. Tukar dia boleh belah laut dan tukar jadi ular lah hak jelasnya. Lawat ahli sihir. Jadi tu mukjizat. Mukjizat Nabi ni mengalahkan kehebatan kaum dia. Dan sama juga Nabi Isa sendiri pun begitu jugalah. Kaum dia ni hebat dalam kita kata tib, ilmu perubatan. Ya, tapi Nabi Isa lebih hebat lagi dak. Boleh sembuhkan orang hak buta. Bahkan boleh hidup orang mati. Bisa lagi ya, boleh hidup orang mati. Jadi kena percaya dengan mukjizat yang Allah Subhanahu Wa Taala bagi kepada nabi-nabi terdahulu. Jadi mukjizat ni benda hak kita kata menyalahi adat, khariqun lil adah, menyalahi adat kebiasaan, maqrunun bit tahadda, dan dia disertai dengan cabaran. Cabaran daripada kaum dia lah. Bila mana kaum dia cabar, apa buktimu ni nabi? Maka bila mana dia boleh buat benda hak pelik, maka itulah kita panggil sebagai mukjizat. Tu yang pertama. Yang kedua, pengajaran yang kedua, jangan kita ni berbahah dengan orang bodoh. Jangan berbahah dengan orang bodoh. Ini adalah hikmah daripada ayat apa dia? Inni nazartu lirrahmani sawma falan ukallimal yawma insiya. Aku tidak akan kecek dengan orang. Hari ni aku tak kecek, Siti Maria kata. Sebab apa? Sebab dia tahu dah kaum-kaum dia ni akan hina dia, akan tuduh dia. Maka istifadahnya kita ni jangan berbahah, jangan berbalah dengan orang bodoh. Bahkan bila mana kaum dia hina dia tunjuk je fa asyarat ilah, tak kecek dia tunjuk je isyarat dah. Jadi istifadahnya jangan berbahah dengan orang bodoh. Ayat lain pun banyak lagi lah. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Bila mana mereka berbalah atau bercakap dengan orang-orang yang jahil, qalu salama. Mereka mengatakan salam. Mana tidak balah lah.
Tidak berbalah dengan orang bodoh. Yang ketiga, mengambil asbab. Tadilah la ya wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlati tusaqit alayki rutaban janiyya. Atau ayat yang juga kita kena ambil asbab dengan mana kena ikhtiar. Nah, kena ikhtiar. Kena ada usaha. Kemudian terakhir boleh kita sebut sininya, Allah akan jadi penolong. Allah akan jadi penolong, akan jadikan penolong kepada para pendakwah. Ini kita kena yakin sungguh lah. Kena yakin sungguh. Allah sebutkan dalam surah Saf tu. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Kena jadi penolong-penolong agama Allah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyyin man ansari ila Allah. Allah cerita. Allah cerita bagaimana Nabi Isa dulu bila mana Nabi Isa tanya, man ansari ila Allah. Maka jawabnya, qala al hawariyun nahnu ansarullah. Kamilah penolong agama Allah. Dah. Jadinya di setiap zaman dia akan ada rijal, dia akan ada pendakwah. Dan kita kena pastikan bahawa kitalah yang menjadi rijal pada zaman kita. Kitalah kena jadi pendakwah pada zaman kita. Dan nak jadi pendakwah ni tak nanti kena alim dulu. Dah. Makna dakwah ni nak maknanya ajak dah. Sebab tu ada seorang ustaz tu bertertarik dengan dia, pahlawan ni kita ingat dia sebut kita dakwah ni, kita ngajar agama, dakwah kita ni bukan masjid. Masjid tu kita panggil berdakwah hak sebenar. Sebab masjid ni kita kata ngajar. Tak ngajar kita, ngajar ta'lim. Tu di masjid. Hak dakwah sebenar ni kita ajak orang hak duduk lepok tepi jalan, dan orang hak jauh daripada agama. Hak tu sebenarnya hak lebih aula untuk kita ajak lah. Jadi kitanya usaha dakwah ni nak buat seperti mana buat tabligh, buat tak mampu lah. Tak, kita kena banyak-banyak terima kasih lah pada jemaah tabligh ni. Kerana mereka ni mengajak orang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun kita kata adalah di sana kekurangan, tapi dalam kerja dakwah ni kita kena tolong menolong. Kita kena bekerjasama. Tak suruh balah lah. Tak balah dengan jemaah tu, balah dengan jangan. Dalam hal dakwah, dalam kerja dakwah kita kena bersatu, kena bekerjasama. Tak apa kita kata tak ada jemaah pada dakwah ni, tak apa. Berbila-bila jemaah pada buat kerja dakwah tak apa. Tapi berbila-bila jemaah pada menentang musuh tak boleh. Tak. Sebab apa? Sebab menentang musuh dia perlu kepada kesatuan. Sebab tu ramai ulama mengharapkan kita kata berbila-bila jemaah dalam gerak kerja nak menentang musuh. Tapi dalam gerak kerja dakwah tu tak ada masalah. Dah. Jadi itulah setakat tu saja dah. Minta maaf banyak dah salah silap. Jadi membukalah kalau ada soalan-soalan ataupun ada penambahbaikan, pembetulan dan sebagainya. Wallahu a'lam. Terima kasih banyak dah. Jazakallahu khairah. Padu. Ni nak tanya pasal ni Rak tak ada Nasrani tadi Syekh Muhammad Amin Syakiti ayat ni pasal Rak bahawa kalau betul lah apa ni Isa tu lahir pada 25 ataupun awal Januari, maka tak tepat lah sebab musim tu bukan musim musim tu musim sejuk. Tidakkah musim bukan. ni dia tak sebut, bukan sebut dalam kitab. Atau tak ingat dengan mana. Sebelumnya aja dengar, pada dengar hot mari pun bicara buah-buah dengan syahir sebut gitu juga. Sebab apa? Bukankah musim ni berputar? Maksudnya Ramadan kan musim panas. Ramadan ni beranjak ke depan. Jadi maksud kata gitu lah. Kau mana? Musim tak bertukar. Musim bertukar ke? Sebab Ramadan dia bertukar. Sebab ke bulan Islam kan, dia panggil apa? Kalau nak banding dengan bulan-bulan masa itu, dia beza. Kalau tak silap dia khawa 10 hari lebih kurang. Betul lah. 10 hari awal 10 hari. Kalau sebelum ni bulan puasa hujung tahun dah. Ingat kecil-kecil mula raya kan, hujung tahun bulan 11 raya. Berubah tu bulan tu. Ada pun musim, tahu setakat duduk Mesir ni, setara tu musim sejuk kan, memang bulan 11, bulan 12 sejuk, baru sejuk.
Musim ni rasanya tak berubah musim. Sebab tu musim cuti panas apa kan. Memang statik lah. Hmm, hmm, hmm. Bismillah. Sudah lah. Barakallahu fiik. Hmm. Aja tamu-tamu lagi. Ahmad Bukhari tu. Okah. Lama tak dengar suara. Jelas molek dah. Sebab internet tak apa nak derah ni. Internet sekat-sekat. Jelas balik, jelas balik. Alhamdulillah. Jelas dah. Hmm. Jelas dah nyakut dah. Rumah dah. Aja hai. Sama-sama hai. Tak pandai itu. Dah oleh dah tu. Dah rumah lah. Tak molek Alhamdulillah. moja. Ngerti ya, tak moja. Kalau mau jauh betul lah ni. Moja betul. Moja betul. Moja tak betul. Tak jadi moja. Sebab cerita tu. Payah gak nak cerita. Berapa jilid tu buku Abdul Kadir Zaidan? Dr. Abdul Kadir Zaidan. Sejelik ah. Berapa tebal? Ha. Bagus juga. Kemana bunyi sport bunyi azik itu halal. Lapai atung kau sorak. Lapai atung kau sorak. Ya ada semua nabi. Start nabi ada lah tambah cerita-cerita Luqman, Al-Hakim, cerita-cerita Ashabul Kahfi semua. Aja hal lain pula. Boleh kan? Jasa dah emo. Pria tu, tak cek sorok. Ada hair. Oh, mak Oh, detu. tak sorak tak. Dah nama. Baru jumpa gitu saya ingat dah. Buka video lah. Tak boleh lah, jaga kemaslahatan kita. Aduh. Bawa Ada. Masalah. Covid ya. Covid jakit lagi. Kuat kerja. Kerja. Duduk. Jam mak pahmal. Alhamdulillah. Puasa-puasa ni ulah sikit dah. Ulah kau dia. Ulah lah sikit pasal kita nak puasa ni. Sedek agama dia tahu. Malam ni kat niat. Niat sebulan lalu. Aku tak ingat. Dia kena set syariah ulah sedap sikit. Ahnah tu. Yo, Magister fi syariah. bukan syariah aku lain. Enggak dia. Aku biasa-biasa ya sekolah-sekolah dah. Islam. Dah ni kau dah. Oh, dah. Cakap nak nekoh Ni puasa ni kan. Puasa ah. Beli ah, puasa ah. Puasa. Ni sikit. Puasa kena ada jauh lah. Puasa ni. Ulah sikit. Pasal dia puasa ni kan kita. Tu jauh ah gitu. Ini dekat terbabah mereka. Oh, ya anak. Dah nak tanya ni apa? Okey kalau kita tengok ada orang duk share tu. Doa Rabbi la tadarni farda wa anta khairul warithin tu kan. Ada orang kata apa? Biar boleh jodoh. Dia tak kena ada doa tu dia. Kayak ramai orang duk share. Oh, dia ada deh. Tak kena tu dia. Kayak tengok orang ramai duk share dalam grup WhatsApp ke apa. Tak tahu, tak reti nak royak.
Buat doa Aku tu ya ke kira doa tu. umum. Kakak ya kira Boleh. umum. Wa anta khairul warithin tu. Kakak ya kira jangan besar lah, jangan tak nekoh, nekoh ha. Kira umum lah apa Tahu tu. tengok tu mana apa tu dia masalah nak tahu ah. Okey, kau tak apa ni. Kira boleh ha. Boleh ah. Tahu tak? اقتربت وقت العصر. Bengok tu. Boleh doa tu kena cari juga. Kan ada kena ikhtiar. Wahuzi. Tak masalah je tak jadi nah. Kena kocok Jadi juga. tadi. Puasa ni apa ni? Puasa pun tak apa. Kalau nak Mesir kita boleh hajah kalau nak Mesir lah. Aja pada gede dulu lah, dia gede dulu dah. Hanya belakang ni. Fikri Nampak tak muka aku ni? Nampak tak jelas Tutup tak? Tak apa ni Untuk bini video. Apa orang. dah semalam dia muda. Mana aku tak nampak. Ngejak nak apa dengan bini orang. Ini aja apa ini orang. Hak mari ingat pasal Bezorio ke apa tu kan? Tanya tu. Kalau tengok tu ya lebih kurang ya maksud dia. Cuma kata kalau riak ni kita buat amalan tu nak suruh kita tengok. Kalau sum'ah kita buat amalan nak suruh orang dengar. Riak memang ya ro'a ya ra tu kan. Riak. Kalau sami'ah sum'ah buat amalan nak suruh orang dengar. Itu kalau takabur ni kita dia lebih bahaya ataupun lebih besar lagi lah daripada riak dengan sum'ah ni. Riak dengan sum'ah ni bagi dalam hati. Kalau takabur ni dia sampai tahap kita kecek kita waktu kita kecek dengan mulut kita, puji diri sendiri, kecek besar atau takabur. Itu lagi hak paling halus sekali ujuk. Ni bahaya sekali ni. Sebab ujuk ni kita duduk sore pun boleh jadi ujuk. Kalau riak sum'ah takabur ni kalau duduk sore tak jadi. Tak, dia kena buat depan orang. Tapi kalau riak kalau ujuk kita duduk sore pun boleh jadi ujuk. Mana kita berasa diri kita ni aku ni banyak baca Quran, banyak sedekah. Tu bahaya lagi benar. Ujuk ni. Jadi semua tu tak boleh laku. Batu ikhlas ni bagi payah sungguh. Ikhlas kena tak jadi niat semua. Gitulah setakat jumpa jawapan. Berapa amalan boleh nak elok ke tu? Elok riak ujuk semua tu. Gapo amalan deh? Amalan kita boleh buat lah. Zikir tak? Zikir tu wajib dah. Baca doa ni lah, doa apa Allahumma tahhir qalbi minan nifaq wa a'mali minar riya. Tapi doa tu tak tahulah sahih secara mana tu dari tu. Nabi ajar ke tak? Doa tu waris daripada Nabi ke tak? Tapi doa tu kena cek lah. Ingat apa Arab kan? Baik Melayu tak apa. Sebab dia panggil apa? Kalau kita tengok kata ikhlas tu ke mukhlis. Mukhlis ni kita panggil isim fa'il. Isim fa'il ni kita sendiri kena usaha. Kita sendiri kena usaha untuk ikhlas. Dia beza dengan mukhlas. Kalau mukhlas ini isim maf'ul memang Allah hak buat jadi ikhlas. Ni para hak nabi lah, para nabi. Para nabi ni mustahil lah riak kan. Sebab hati dia tu memang Allah Subhanahu Wa Taala jadi ikhlas dah. Tapi kalau kita mukhlis ni kena usaha lah jadi ikhlas. Ya biasa dah kita pun tak jamin semua amalan kita ni ikhlas. Kadang-kadang time ada hanyut sikit kat. Nak suruh kita tengok. Gitulah. Kena tak jadi niat semua.
Lepas tu antara cara nak ceknya, kita tengok kita ni duk sore rajin duk. Kalau kita apa dia ni tanya duk sore malah mai sunat budak dan asi. Tu antara tanda lah kita ni rajin buat amal ketika mana duk depan orang ya. Tu kita kata cara nak cek kita. Kalau kita duk sore rumah kita kerana kita doa sungguh kita doa. Banding ajar itu email, bandingan di masjid. Itulah. Wallahu a'lam. Puasa kita kan nak tetap nak stay lah waktu. Stay lah. Ke mana? Ke alik-alik. Beda lah kau. Stay je rasa Malik Malik terawih. Jadi dah ni waktu ni. Waktu apa panggil waktu lepas relax panggil. Nak asar tunggu boleh tunggu asar jadi dah. Jadi. Adik mesti anyo ya, Pak kena bangun. Bangun mana? Tak tidur. Tapi tidur sahur bangun. Allah. Tapi tidur kak. Kacek boleh tak? Hakikat. Payah bawa anak bangun tidur pagi. Tapi mau juga maknanya awak asal ni dia okey lah. Bangun tahu tu tidur pula tak? Apa dia tidur? Boleh ni. Jadi tu boleh tunggu siapa? Mana dah. Wah, kalau kita macam dah. Macam merah. Cuma kita seperti lagi yang boleh betul ni aja. Sekali sore kita. Dah sekali. Ada hair tu. Kita tak boleh. Nak betul kau gitu. Esok start nak tadarus je lah. Kosong tadarus banyak lah gitu. Boleh tak? Kau kan? Layak belakang Dah mesti boleh terawih sejik tak? Tutup kau dah. Tu kak. Terawih rumah lah. Aku duduk sore lah ni. Terawih sore. Orang duduk sore mu nyanyi molek Oh, yang klik belakang. panggil Syahir Mak Panggil semua saya. Kalau aku Mak, tidak Depression. Bukan boleh balik lah. Bahaya depression. depresi ke apa? Dah Sakinah. Enggak Sakinah. Mukinah lah. Sakinah ke apa? Nun Sakinah.